يسر ولا تعسر بتمم بالخير يا كريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم وعظم وشرف وتحنن وتكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini dapat kita bertemu sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati, diberkati, dan perpisahan kita sebentar lagi mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, tengah hari ini kita baca sikit daripada hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan secepis daripada kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita masih lagi duduk dalam bulan Rabiul Awal ni, maka kita ambillah sikit kesempatan untuk menambahkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kita bertaaruf, berkenalan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma jaa fi 'aisyil nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah datang pada menceritakan tentang 'aisyun nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, an Simak bin Harb qala سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Simak ibn Harb, qala, dia telah berkata, sami'tu Nu'man bin Bashir, bahawa saya telah mendengar sahabat Nabi yang bernama Sayyidina An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu yaqulu, dia telah berkata, kata Sayyidina Nu'man ibn Bashir, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, bukankah kamu dapat makan dan dapat minum apa yang kamu kehendaki? Maknanya suatu hari Sayyidina Nu'man ibn Bashir ni dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang berada di keliling dia, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, kamu pada waktu sekarang, kata Sayyidina Nu'man, bukankah kamu boleh makan, boleh minum sekehendak kamu, apa yang kamu nak, apa yang kamu teringin nak makan, apa yang kamu suka nak makan? Bukankah kamu boleh menikmati makanan dan minuman apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu inginkan? Tanya Sayyidina Nu'man kepada sahabat-sahabatnya. Maka Sayyidina Nu'man ibn Bashir melanjutkan lagi percakapannya. Laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya aku telah melihat nabiyyakum, nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yajidu min ad-daqli ma yamla'u batnuhu, bahawa Nabi Muhammad itu kadang-kadang sampai satu masa, satu ketika, ma yajidu min ad-daqli, ad-daqal ni buah kurma, buah tamar yang jenis paling murah sekali. Kata Sayyidina Nu'man, aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak makan kurma yang paling murah pun baginda tidak mampu untuk memakannya. Itulah maksudnya, lebih kurang, ya.
Kalau terjemah harfiah, wa ma yajidu minad daqali, dan Nabi SAW tidak mendapati minad daqali, daripada tamar yang paling murah, ma yamla'u batnahu, apa yang akan memenuhkan perutnya. Maknanya Nabi SAW pernah ada waktu ketika Nabi tidak menemui hatta tamar yang murah bagi memenuhi perut baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini, kata ulama, menceritakan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat sederhana. Nabi jarang berada dalam kekenyangan, sebaliknya selalu berlapar. Bukan kerana Nabi tidak mampu untuk mengejar kemewahan, tetapi baginda sendiri memilih kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan. Maknanya hidup yang sederhana ni adalah kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tak perlu dalam kehidupan, yang bukan merupakan keperluan kepada kehidupan, maka ini adalah bukan daripada kehidupan dan kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita baca hadis ni bukanlah bertujuan untuk kita, ya, seolah-olah ada orang dia bila dengar baca hadis ni, tuan-tuan, dia tak setuju kita baca hadis ni, kan? Jadi dia kata kita nak ajar umat Nabi Muhammad ni supaya, ialah kehidupan yang macam kita baca tentang Nabi SAW ni, adakah kita mampu buat macam yang Nabi lakukan? Ya, ini dipanggil, ni di antara benda-benda bid'ah yang kita buat di zaman kita. Ya, benda yang tak ada contoh. Bid'ah ni dari sudut bahasa, benda yang tidak ada contoh di zaman Nabi SAW. Ini dari sudut bahasa. Bid'ah lughatan, dari sudut lughah bahasa, ialah benda yang tidak ada contoh sebelumnya, yakni tidak ada di zaman Nabi SAW. Maka makan yang terlalu kenyang ni, ya, mewah dalam makanan, ini bukanlah benda yang ada di zaman Nabi. Maka bila tidak ada contoh di zaman Nabi, ia termasuk perkara bid'ah. Tapi bila bercara bab bid'ah, hak ni tak sebut pula, kan? Bila kita bercara masalah bid'ah, bila kita membahaskan persoalan bid'ah, ini tak disebut sebagai bid'ah. Sebab tu Al-Imam Syafi'i rahimahullah membahagikan bid'ah itu kepada dua, kan? Satu namanya bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Bid'ah yang terpuji ni hak mana? Bid'ah yang ada asas, yang ada dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Contoh, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menghimpunkan orang ramai dalam masjid, kemudian melantik seorang untuk jadi imam sembahyang tarawih di bulan Ramadan. Ini tak pernah dibuat oleh Nabi dan tak pernah berlaku di zaman Nabi. Maka para sahabat tanya Sayyidina Umar Al-Khattab, "Wahai Umar, bukankah perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Apa yang kamu buat ini adalah bid'ah." Maka jawab Sayyidina Umar Al-Khattab, "Ni'matil bid'atu hadhihi." Senikmat-nikmat bid'ah inilah yang aku buat ni. Maknanya Umar jawab, ya, yang aku buat ni bid'ah, tapi ini senikmat-nikmat bid'ah. Bukan takat bid'ah biasa-biasa, ya, bukan sekadar bid'ah biasa, senikmat-nikmat bid'ah ini yang aku buat ni. Kalau kita nak kata orang yang mula-mula buat bid'ah, maka jawabnya ialah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, orang yang mula-mula melakukan bid'ah. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mula-mula menghimpunkan Al-Quranul Karim. Asalnya Quran tak terhimpun macam sekarang, tak terhimpun. Ada ditulis di pelepah tamar, kulit binatang, batu-batu, lauhah dan sebagainya. Kemudian bila berlaku satu peperangan, 70 orang dari kalangan sahabat Nabi yang hafal Al-Quran mati syahid. Maka Abu Bakar melihat ada bahaya yang akan berlaku dalam agama. Ada bahaya besar yang akan berlaku pada agama. Kalau sampai ada 70 orang yang hafal Quran mati syahid, dibunuh, kalau Al-Quran tidak dihimpunkan, kalau tak diambil satu tindakan segera, maka khawatir pada suatu hari nanti Al-Quran ini akan hilang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan hamba-Nya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menghimpunkan Al-Quran. Semua sahabat, dan yang paling kuat Sayyidina Umar Al-Khattab yang paling tak setuju sekali. Wahai Abu Bakar, ini tak pernah dibuat oleh Rasulullah.
Jangan kamu pandai-pandai nak buat. Kalau kamu buat juga ini bid'ah. Ya, Nabi tak pernah buat dan tidak pernah berlaku di zaman Nabi. Maka Abu Bakar mempertahankan keputusannya untuk menghimpunkan Al-Quranul Karim. Maka lama kelamaan Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dadaku, kata Sayyidina Umar, untuk menerima keputusan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghimpunkan Al-Quran yang ada pada kita pada hari ini. Ya. Sebab itu kita bacakan hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama kita kena kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah sosok peribadi manusia kekasih Allah Ta'ala. Dalam dunia ni ada 7 bilion manusia. Dan ada 7 bilion manusia. Yang paling dikasihi oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad itu bukan yang paling dikasihi di kalangan manusia. Ada pula di kalangan binatang tu yang paling dikasihi oleh Allah. Contoh, ada di kalangan tumbuh-tumbuhan yang paling dikasihi oleh Allah, yang paling dikasihi Allah itu pokok durian. Contoh, tak ada. Maka di kalangan manusia, di kalangan tumbuh-tumbuhan, di kalangan hayawan, di kalangan yang di laut, sebagai di langit, di bumi, semuanya yang paling dicintai Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdal khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyuna famil 'an asy-syiqaq. Al-Imam Al-Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jawharatut Tauhid, induk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata dia? Wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyyuna, dan seafdal makhluk atas jalan yang mu'tamad adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famil 'an asy-syiqaq, berpalinglah kamu daripada orang-orang yang tidak setuju. Kalau ada orang bantah, kamu jangan ikut dia. Tak betul. Kerana makhluk yang paling dikasihi oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Kita bawa Sahih Bukhari lah senang, no? Sahih Bukhari tahu dah. Paling apa? Paling sahih. Jadi kalau alai itu ada orang cakap banyak pula, kan? Kita bawa 2 hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis yang pertama, hadis laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan kerana engkau wahai Muhammad, kalau bukan kerana engkau wahai Muhammad, kalau bukan kerana engkau wahai Muhammad. Allah ulang 3 kali dalam hadis qudsi. Ma khalaqtul aflaka, maka langit dan bumi ni aku tidak ciptakan. Maknanya Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi ni untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah buat Nabi Adam, bahkan semua nabi-nabi, sampailah terpecah kepada Abul Anbiya, bapa kepada para nabi. Nabi Adam tu bapa kepada seluruh manusia, bapa kepada para nabi, yakni daripada titis keturunannya semuanya nabi. Siapa dia? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebab tu dalam selawat Ibrahimiyah Nabi kita ajar gabung selawat ke Nabi kita Muhammad dan selawat kepada Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai habis. Ya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Berkatilah Nabi kami Muhammad seperti engkau berkati Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim digelar Abul Anbiya, ibu bapa kepada Nabi. Nabi Ibrahim ada berapa orang anak? Nabi Ismail dengan Nabi, tak apa kenal, K-pop kenal ada. Bapa anak Nabi Ibrahim ada 2. Yang pertama Nabi Ibrahim juga dah. Nabi Ismail, yang kedua Nabi Allah Ishaq alaihissalam. Kan? Orang putih panggil Ishak. Kan? Kristian sebut dengan nama apa? Ishak. Sebenarnya Ishaq. Dari Nabi Ishaq lahirlah Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah apa lagi? Yusuf. Daripada keturunan Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq itu semua nabi-nabi Bani Israel, semuanya daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim, Ishaq, Yaqub wa ma ila dzalik. Dan daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam tidak ada seorang pun yang menjadi nabi melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu dari sebelah keturunan Nabi Ismail. Ini kita sebut nama-nama ni dalam majlis kita, turun rahmat, mencurah-curah.
Hina dzikri salihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebut nama orang-orang saleh, turun rahmat Allah Ta'ala. Kalau sebut nama orang saleh, turun rahmat. Kalau sebut nama penghulunya orang saleh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tak tahu nak ceritalah majlis yang di dalamnya disebut nama Nabi kita Muhammad. Diceritakan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi lagi sebelah Nabi Ismail. Sebab tu pendeta-pendeta Yahudi waktu malam kelahiran Nabi, mereka baca dalam Taurat, baca dalam Injil tanda-tanda kelahiran Nabi akhir zaman. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad itu terlihat tanda-tanda tu. Ya. Tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad disebut dalam Taurat dan Injil apa? Yang pertama, 360 berhala di keliling Kaabah semua akan jatuh. Semua akan hancur, jatuh ke tanah. Yang kedua, cahaya yang keluar bersama dengan lahirnya Nabi akhir zaman menerangi istana-istana, bangunan-bangunan di Syria. Keluar dari Mekah menerangi bangunan-bangunan di Syria. Yang ketiga, api Majusi yang ribuan tahun tak pernah padam. Pada malam kelahiran Nabi, padam api itu di antaranya lah. Jadi pendeta-pendeta Yahudi, tuan-tuan dan puan-puan, mereka berjalan di seluruh Mekah, ketuk pintu, ayyuladu fikum walad, ayyuladu fikum walad. Adakah lahir dalam rumah kamu pada malam ni seorang anak laki-laki? Semua jawab tidak. Maka rumah Abdul Muttalib, datuk Nabi kita, rumah terakhir yang didatangi. Last sekali. Yalah, rumah Tok Mulu tak nak pergi mula-mula kan. Nampak kau ajak sangat. Kan? Adalah malu segan tu sikit. Last sekali mau pergi rumah Abdul Muttalib. Dan ketuk pintu, Abdul Muttalib keluar. Mereka tanya, ayyuladu fikum waladun? Adakah lahir dalam rumah ini seorang budak laki-laki? Ya. Boleh tak kami tengok? Abdul Muttalib membawa keluar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali pertama pendeta-pendeta Yahudi tengok Nabi kita Muhammad, maka mereka pun merau-rau sambil berlari balik ke biara-biara mereka, ke tempat-tempat ibadat mereka, sambil menangis dan merau dengan ucapan yang dicatat dan direkod dalam kitab-kitab sirah, iaitu zahabatin nubuwatu an bani Israel, telah hilanglah kenabian daripada Bani Israel. Maknanya keturunan Israel, Nabi Yaqub alaihi salam. Kerana nama kedua bagi Nabi Yaqub adalah Israel. Maka kenabian dari Bani Israel terputus. Kerana Nabi kita Muhammad itu lahirnya daripada sebelah keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Tuan-tuan dan puan-puan, ini asal mulanya hasad dengki Yahudi Bani Israel kepada umat Nabi Muhammad dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri hingga hari inilah, bahkan hingga kiamat. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, kata Allah Taala. Yahudi Nasara tidak akan sama sekali rida pada kamu hingga kamu mengikut apa? Ikut agama ke ikut jejak langkah? Hingga kamu mengikut jejak langkah perangai mereka. Tu kena faham Quran. Quran tak kata hatta tadkhula dinahum. Mereka tak akan rida hingga kamu masuk agama mereka, dah. Allah Taala tak kata gitu. Allah Taala kata mereka tak akan rida hingga kamu mengikut jejak langkah mereka. Siapa boleh naik atas pentah peluk kepok ni kira hebat lah. Ni kata hebat ni. Kan? Hak peluk kepok ni sebab apa jadi gitu? Soalan pertama. Banyak soalan ni. Sebab apa jadi gitu? Sebab mak pak dia tak ajar dia. Betul tak betul? Sebab mak bapak dia tak ajar dia. Mak bapak kita ni dia ada dua. Pertama, mak bapak yang dalam rumah tangga kita tu. Itu dia panggil mak dengan bapak kita, yang telah melahirkan kita. Mak bapak kita yang kedua adalah pemimpin dan pemerintah. Tu mak bapak tu. Sebab tu di zaman Nabi kita, bila ada orang lapar dia akan ketuk pintu rumah Nabi, minta makanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kata bohong pula. Kan? Baca hadis, nanti dia kata bohong, payah. Kan? Sayyidina Abu Talha radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a. Kami para sahabat, kalau kami lapar, kami akan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta makanan daripada Nabi. Yang Nabi itu pula, tuan-tuan dan puan-puan,
nak makan, ya, tamar yang murah pun tak mampu nak makan. Bahkan dalam hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah kata apa? Kunna ala Muhammadin namkusu syahran ma nastauqidu binarin in huwa illa tamru wal ma. Kadang-kadang Aisyah kata kami sampai 1 bulan tak nyalakan api dapur. Faham tak maksud tak nyalakan api dapur? Bukan sebab malas. Boleh makan di pelita nasi kandar, bukan. Kan? Boleh makan di kedai mamak, bukan. Boleh pergi restoran, bukan. Tak menyala api dapur tu sebab makan di luar, bukan. Dapur rumah kami tidak menyala kerana apa? Kerana apa? Kerana tidak ada makanan. Illa tamru wal ma', yang kami makan selama sebulan air sejuk dengan buah tamar. Ni kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda dan para sahabat tidak pernah mengabaikan tanggungjawab terhadap agama. Sembahyang jamaah penuh. Tak ada seorang sahabat pun yang ketinggalan ketika mana dipanggil oleh azan untuk solat berjamaah. Kita makanan lebih, sentiasa kenyang. Betul tak betul? Ada ke tengah lapar sekarang ni? Tengah lapar tu 2 je, tak makan lagi ataupun diet. Sekejap lagi makan juga, kan? Tetapi agama tidak pernah berkurangan. Bahkan agama hebat di zaman Nabi dan para sahabat sentiasa dalam kelaparan. Betul tak betul? Slow jawab ni. Aduh, lenguh je ni. Mari jauh ni. Kan? Zaman umat kenyang, pakaian cukup, handphone canggih. Kan? Ada satu handphone baru keluar, tak payah angkat, bunyi dering apa kan? Halo, terus. Tak payah pun tekan. Tak payah. Gitu pun tak payah. Gitu dulu. Jadi lama gitu dah. Gini lagi cepat kan? Hak yang baru ada yang jawab ni, jam tangan pun ada sekarang ni. Bunyi dering handphone, jawab, "Hello." Kan cakap dengan jam. Jadi gila habis manusia. Dengan teknologi ni. Dengan teknologi ni punya canggih, sampai telajak canggih jadi gila habis. Cakap dia, orang tengok jam kan? Tengok masa, dia cakap telefon, "Assalamualaikum." Orang tengok, dia ni cakap dengan jam. Masya Allah, gila. Tapi tak gila tu hakikat teknologi. Canggih zaman kita, betul tak betul? Tapi di mana kedudukan Islam? Masjid kosong, majlis ilmu tak dapat sambutan. Cuba kita renung, kita fikirkan tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Bulan Rabiul Awal ni tak larat dengar dah ceramah. Ajak sayang Nabi, ajak cinta Nabi, selawatnya, yahanananya, pukul kompahnya, pukul apa lagi, lembu tak tahu apa ekor mati. Disembelih untuk buat jamuan Maulid Nabi ni. Tapi tak sehebat Abu Lahab lagi. Abu Lahab 100 ekor sembelih unta, jangan main. Kan? Hebat lagi tapi kuat juga lawan Islam ni. Kan? Lepas tu ada orang sambut Maulid Nabi berjuta-juta ringgit habis, tapi lawan Nabi pun kuat juga. Kan? Tak setuju dengan hukum Nabi, tak nak taat perintah Nabi. Tadi baru sambut Maulid Nabi, punya tak larat, penat, belarak tu balik tak sembahyang Zuhur, letih. Kan? Balik tidur terkangkang, letih dah. Sebab belarak jauh Maulid Nabi. Kan? Ada juga bukan orang sini. Saya sebut ni orang yang berkenaan. Lain tak berkenaan janganlah berasa lebih. Yang muka berubah jadi biru ni apa pasal? Tenang. Kan? Tiba-tiba darah naik, pelik juga. Kan? Kita sebut dia berkenaan saja. Kan? Mari kita muhasabah. Kan? Di zaman Nabi lapar, para sahabat lapar, tuan-tuan dan puan-puan, ya, Islam hebat. Zaman kita kenyang, dalil kata kita ni kenyang, penyakit banyak lah. Ada tak hospital zaman Nabi? Tak ada. Zaman kita di hospital full. Kan? Penyakit apa dia? Darah tinggi, kecil manis, kan? Kolesterol, jantung, tu semua penyakit punca daripada apa tu? Punca daripada makan. Zaman kita tak ada orang yang mati kerana kelaparan. Semuanya mati kerana terlalu kenyang. Betul tak betul? Tapi kita kena tengok kita dengan agama. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak mampu buat yang lain pun, kita istiqamah sembahyang jamaah. Kita istiqamah hadir duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Ketika agama memerlukan pengorbanan kita sanggup berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ni cerita banjir di Kelantan. Ada seorang makcik tu. Ada dalam Facebook tu.
Makcik tua 5 hari 5 malam duduk atas bukit, lari daripada banjir. Tuan-tuan boleh bayang 5 hari 5 malam tak makan? Nak bayang macam mana ustaz? Jangan makanlah 5 hari 5 malam. Kan? Pesan dekat anak cucu, kalau nampak kata makan, tolong pukul abah dengan besi. Kan? Abah nak terai tengok tak nak makan 4 hari 5 malam tak nak makan. Kan? Makcik ni 5 hari 5 malam tak makan. Kan dalam Facebook sekarang ada satu Facebook milik Raja Syamri apa tu? Kan? Yang selalu keluar dalam Facebook laporan tentang apa? Tentang banjir di Kelantan, program-program yang dibuat, kan, mangsa-mangsa dan sebagainya. Ada seorang makcik 5 hari 5 malam. Bila air dah kering, bomba bawa turun. Dia bertongkak, lemah tak larat dah. Bomba tinggal tepi jalan, tepi rumah dia. Rumah dia dah tak ada lagi dah. Dia duduk tunggu tepi jalan. Dia pakai beg plastik warna merah untuk tutup kepala dia. Beg plastik warna merah untuk tutup kepala dia. Dia bertongkak. Tiba-tiba lalu kenderaan bantuan ni. Dia pun tahan. Berhentilah. Turun seorang perempuan. Kan? Soalan pertama yang keluar daripada mulut makcik ni, anak ada bawa tudung tak? Ada bawa tudung tak? Kata si perempuan ni, ada kami bawa makcik. Dia pun pergi belakang kereta, ambil kain tudung ni, bagi pada si makcik, si orang tua hamba Allah ni. Dia pun cabut plastik merah pakai. Alhamdulillah, dia kata, dapat tutup aurat dengan sempurna. Patut yang keluar daripada mulut dia, tuan-tuan dan puan-puan, bukan kain tudung. Yang patut keluar dari, kalau kita lah jumpa-jumpa tu, apa dia? Dengan tayar kereta, kita nak tongkak makan. Tapi kalau kita yang jadi dia, kita akan tanya bawa ada buat makan. Kan? Ada bawa minuman. Lepas tu kira tudung tak tudung. Bagi makcik ni bukan. Perintah Allah dulu. Dah pakai tudung, baru dia tanya. Makan ada? Makcik 5 hari dah tak makan. 5 hari dah tak minum. Barulah dia tanya soal makan minum. Kan? Sudah tentu masa muda makcik ni dididik dengan cukup agama. Betul tak betul? Ya? Sebab tu bila datang ujian Allah Ta'ala, dia tak jadi merapu, dia tak jadi gila, dia tak stres, dia senyap. Dia tenang, dia senyum. Nak buat macam mana ujian Allah, kita beradab je lah. Ujian Allah Ta'ala, nak buat macam mana? Apa yang boleh kita buat? Inilah menunjukkan bahawa lemahnya kita kerana air pun dah kelang kabut. Belum lagi lautan peluh di padang mahsyar. Kalau atas dunia boleh selamat lagi, ada peluang untuk nak membangunkan hidup semula. Di hari keputusan muktamad daripada Allah Ta'ala, manusia akan berenang dalam peluh masing-masing. Mengikut qadar dosa. Ada yang peluh qadar tumit, ada yang betis, ada lutut, ada pinggang. Paling banyak dosa, dia punya peluh akan sampai ke cuping telinga dia. Maknanya hampir lemas dalam lautan peluh. Dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain menceritakan tentang keadaan di padang mahsyar. Kalau kita berenang dalam lautan peluh kita sampai hampir lemas, siapa nak menyelamatkan kita di padang mahsyar? Tuan-tuan dan puan-puan. Atas dunia, ya. Sampai masa kita diselamatkan, kita diberikan bantuan di hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan. Bagi bila kita bantu saudara-saudara kita di Kelantan, Pahang ni, niat dalam hati apa dia? Ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka-Mu pada hari akhirat nanti. Dengan pertolongan semampu yang aku mampu buat ni. Kan? Yang takat kita mampu je lah. Kita bagilah RM100 tuan-tuan. Untuk masa banjir, bagilah RM1,000 dah. Kalau banjir tu kena kita, berapa kerugian kita agak-agak? Agak-agak lah. Habis-habis banjir, rumah tak ada. No? Semalam hari Selasa pun saya pergi ceramah Sungai Petani. Ada seorang jemaah surau tu pergi. Dia kata ada satu rumah tu Ustaz dengan pelapik tiang sekali. Ada juga yang tinggal takat pelapik tiang saja, tinggal kan? Tiang dengan rumah jalan, pelapik tiang tinggal, dia dengan pelapik tiang sekali. Bawa jalan. Ada juga satu pondok di Dabur tu. Kan? Rumah lain semua hancur, pondok dia selamat. Ada juga. Kan? Bila air tu datang, tok guru pondok ni naik atas batu tepi sungai, tuan-tuan dan puan-puan, angkat tangan, ya amanal khaifin, aminna mimma nakhaf. Bisa dengar tu? Tok Imam tu baca. Ya amanal khaifin, sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin, najjina mimma nakhaf. Wahai Tuhan yang mengamankan orang-orang yang takut, amankan kami, selamatkan kami, jauhkan kami daripada apa yang kami takut. Tiba-tiba air itu datang, terbelah dua. Pondok semua selamat. Madrasah selamat, pondok selamat, musalla selamat. Ada lagi, pergi tengok. Madrasah Tarbiyatul Aulad
di Dabung. Yang sungai daripada besar tu lah kita kata kan, jadi besar tu punya kuatnya air yang tembak datang, pondok selamat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula orang ulah Melayu dia kata pantang tengok benda pelik-pelik sikit. Memang pelik sungguh bodoh. Memang pelik sungguh. Jadi pelik itu berlaku di luar daripada adat. Kerana apa? Kerana nak tunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Kita ni kena ambil peranan apa? Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah iktibar, wahai yang punya mata yang melihat. Untuk tambah iman kita. Betapa lemahnya kita. Waktu duk hujan duk turun tu kan, Kelantan dah naik air. Di Perlis tu tersebar SMS, Kanga akan tenggelam 9 jam lagi. Tuan-tuan boleh bayang orang Kanga jadi macam mana? Kanga akan tenggelam lagi 6 jam. Allah, dia punya kelang kabut di Perlis tu hanya Allah yang mengetahui. Tengok-tengok satu titik air pun tak sampai Kanga. Baru dapat SMS kata nak tenggelam, kelang kabut dah. Jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu saya sebut tadi, kenapa anak gadis Melayu naik peluk artis K-pop tu? Kerana mak bapak dia tak ajar. Kenapa mak bapak dia tak ajar? Kerana mak bapak dia kurang ajar. Betul tak betul? Kenapa mak bapak dia kurang ajar, tak ajar anak-anak? Kerana datuk nenek dia pun juga kurang ajar. Maka jahil itu diwarisi dari satu generasi ke generasi. Kita kena taubat. Kita kena U-turn. Biarlah generasi kita ni yang melihat apa yang berlaku depan mata kita, kita bawa keluarga kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawalah keluarga pada agama, kerana agama sahaja yang mampu untuk menyelamatkan manusia. Dalil dia dalam Quran dah baca kan. Waktu mana anak Nabi Nuh berenang dalam air bah, Nabi Nuh kata marilah naik atas kapal ni dengan bapa. Anak dia kata tak apa. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dia sangka bahawa bukit yang